Abu Hurairah kata Nabi SAW pada satu hari cerita dekat sahabat-sahabat dia. Nabi kata jadi satu masa dulu. Nabi kata satu perempuan duk dukung anak sambil duk bagi susu ke anak dia. Tiba-tiba lalu di depan perempuan yang duk menyusu anak ni satu orang laki-laki naik kuda dan keadaan dia mutakabbir. Nampak besar diri. Alaihi syaratun hasanah, dengan pakaian hebat. Lalu depan mak ni, depan perempuan haduk susu anak ni, satu orang berpakaian hebat, naik kuda yang hebat, lalu di depan dia. Faqalat al-mar'ah, mak ni bila tengok, dia pun kata, Allahumma la tumit ibni hadha hatta arahu mithla hadha al-faris. Mak ni sambil duk susu anak ni, dia kata, ya Allah ya Tuhanku, janganlah bagi anak aku ni mati sehinggalah satu hari aku nak tengok dia macam dia ni. Belum aku pejam mata mati, aku nak tengok anak aku haduk menyusu ni, aku nak tengok dia ni hidup senang macam dia ni, jadi orang kaya macam dia ni, pakaian hebat macam ni, dengan kenderaan kuda yang hebat macam ni. Ya Allah ya Tuhanku, minta supaya anak aku ni jadi macam orang ni satu hari esok. Sebelum mati aku nak tengok dia berjaya macam ni. Pada pemikiran mak dia ni, itulah kehidupan yang elok untuk anaknya. Qala Nabi SAW, fataraka as-sabi as-sadiyah. Nabi kata budak hak duk menyusu ni berhenti minum susu, dia beralih tengok mak dia. Summa qala Allahumma la taj'alni misla hadzal faris. Dia beralih tengok mak dia, dia kata ya Allah ya Tuhanku, minta aku tak mau jadi macam dia ni. Budak duk menyusu, tak reti bercakap, tak reti apa, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala bagi budak ni boleh bercakap. Terkejut mak dia ni. Qala Nabi SAW, summa ada ila sadi yarda. Lepas dia bercakap lagu tu ke mak dia, dia beralih, dia isap balik susu mak dia. Summa marru bi jifatin habasyiyatin awil zinjiyah. Duk sat lalu pula di depan mak dia ni satu mayat perempuan Habasyiyah, perempuan kulit hitam, ataupun perempuan zinjiyah, perempuan hamba, diheret dengan kuda. Satu perempuan hamba Habasyi kulit hitam mati kerana didera, mati kena bunuh dengan tuan dia, diikat kaki, diheret dengan kuda, lalu di depan mak yang duk menyusu budak ni. Qalat, kata mak dia, u'izubni billah. Dia kata, ya Allah ya Tuhanku, aku minta berlindung dengan Allah, anak aku ni an yamuta maitata hadhihi al-habasyiyah awil zinjiyah. Mintalah anak aku ni janganlah akhir hidup dia macam mana perempuan hamba Habasyi yang mati dibunuh dan diheret dalam keadaan hina ni. Ya Allah, mintalah anak aku jangan jadi macam ni esok-esok ni. Fatarakas sadiyah. Budak ni berhenti lagi sekali menyusu. Dia beralih ke mak dia. Dia kata, Allahumma amitni maitata hadhihi al-habasyiyah awil zinjiyah. Dia kata, ya Allah ya Tuhanku, aku minta padamu biar aku mati macam perempuan hamba Habasyi ni. Terkejut mak dia ni. Direngkahkan hadis tu apa dia? Mak dia tanya kepada dia, apa hal hang ni? Mak nak sesuatu yang elok jadi ke hang? Hang minta sesuatu yang tak elok macam ni. Apa benda ni? Apa benda yang hang minta dekat Tuhan ni? Faqala as-sabi, kata budak tu, innaki da'auti rabbik an taj'alani misla rajulin min ahli an-nar. Dia kata, mak minta saya jadi macam laki-laki kaya sedangkan dia ahli neraka. Budak ni budak tak boleh bercakap lagi, tiba-tiba boleh bercakap. Sudah bercakap, tapi bercakap benda hak tak tahu, benda ke depan tu dia bercakap ke mak dia. Macam mana benda ni boleh jadi? Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata ke mak dia, mak, hak mak minta tu mak rasa baik, tapi saya nak abang kat mak, hak orang yang mak duk bangga tu dia tu ahli neraka. Dia kata ke mak dia, wa innal habasyiyah awil zinjiyah kana ahluha yasubbunaha wa yadribunaha wa yadhlimunaha. Dia kata, mak, ni hamba Habasyiyah, perempuan kulit hitam, dia ni kena maki, kena dera, kena zalim, kena pukul dengan majikan dia. Fataqul, dan tiap-tiap kali dia kena dera, dia kena balun, dia kena zalim, dan akhirnya kena bunuh, mulut dia cuma sebut hasbi Allah,
hasbi Allah. Cukup Allah dengan bagi aku. Cukup Allah bagi aku. Mak, dia ni ahli syurga. Saya nak jadi macam ni, mak. Macam orang yang akhir hidup dia di syurga. Hadis itu hadis riwayat Imam Ahmad di dalam Musnad Imam Ahmad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Banyak benda yang jadi dalam masyarakat kita, keliling kelalang kita hari ini, luar jangka kita. Kita jangka baik, rupa-rupanya tak baik. Kita duk jangka tak baik, rupa-rupanya baik. Kerana baik tak baik itu adalah pada tilikan dan pada penilaian Allah Subhanahu wa taala, bukan pada tilikan dan penilaian manusia. Apa yang kita nak kena buat apa dia? Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata janganlah satu orang bercita-cita untuk nak mati. Jangan satu orang dengan kerana ujian yang Tuhan buat mai ke dia, dengan kerana satu bala yang Allah timpakan kepada dia, dengan kerana satu dugaan yang Tuhan mai takdirkan timpa atas batang tubuh dia, dia putus asa dan ingat nak mati. Nabi kata jangan macam tu. Pasal apa? Imma muhsinan. Kalau sekiranya hang memang orang baik, kita memang baik, kita memang tak salah, tapi orang pi buat macam-macam benda, kata kita jahat, kata kita salah, kita kecewa dengan apa yang orang duk kata ke kita. Kalau hang memang orang baik, Nabi kata fala'allahu an ya'isha yazdadu khairah. Mudah-mudahan dengan hidup yang Tuhan bagi dekat hang tu, hang akan boleh tambah lagi kebaikan hang. Jangan ingat nak mati. Kecewa tidak ada di dalam hidup orang Islam. Kalau hang orang baik, hang rasa kecewa, rasa frust dengan orang duk buat bagi kita ni jadi macam-macam pada mata orang. Kalau hang betul orang baik, baki umur hak duk ada tu, buat lebih kebaikan lagi, supaya kebaikan yang hang buat tu wa huwa khairun lahu, menjadi kebaikan untuk kamu esok ni. Wa imma musian. Tapi kalau hang memang orang jahat, orang kata macam-macam, memang hang jahat sungguh pun, jangan kecewa, jangan minta mati. Kalau kita jahat sungguh sekalipun dan orang kata kita jahat, fala'allahu ayyasta'tib. Mudah-mudahan umur kita yang ada tu, kita bertaubat dan buat kebaikan. Cerita nak putus asa, nak minta mati, ini tak mau. Islam tak mau benda ni. Apapun kita daripada ni ke depan, tengok kebaikan. Apa lagi kebaikan kita boleh buat? Buat tuan-tuan. Mudah-mudahan mati kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita cari tuan-tuan, pintu nak buat baik ni dok ada banyak. Pasal apa kita tak pergi buat benda-benda baik ni? Cari. Semalam kita ngajak di Masjid Brown Garden, Penang. Sebelum puasa bulan 7 kuliah, masjid depa baru siap. Lantai kayu dia dah hangat sikit. Saja saya sebut dalam kuliah tu, saya kata tuan-tuan, masjid ni pun ada seorang aja bagi. Dia seorang aja, dia kontraktor, dia buat bagi masjid tu sebiji. Total harga lebih kurang dekat 2 juta. Dia bagi seorang dia. Saya kata dia dah dapat dah pahala dia. Kita cari apa kita boleh buat. Tuan-tuan boleh pakat-pakat. Saya kata bagi seorang 1 ekon ke apa ke. Pakat 4-5 orang beli 1 ekon. Pakat 4-5 orang beli 1 ekon saja. Saya lempang, lontarkan idea tu. Tuan-tuan, habis sembahyang Isya, turun duk pakai kasut, ada orang pergi jumpa pengurusi masjid. Dia kata ekon semua saya nak buat, berapa biji pun tak apa, cari kontraktor mai, bagi tahu berapa biji sesuai, habaq kat saya berapa ya, saya pukul 1 cek. Jadi ada tuan-tuan, orang hak jenis nak cari ni kebaikan apa dia boleh buat ni ada. Pengurusi pun alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Mai seorang lagi pula, dia kata lantai kayu ni kami orang tua-tua duk sakit lutut, dia kata lah ni macam ni, satu masjid kapet saya bagi. Ada tuan-tuan, tapi tak ramai. Ramai ni apa dia? Awak dia buat masjid dia ni, awak dia tak buat pintu banyak, awak dia apa sumbangan pun tak ada, dia komplain saja ada. Hak ni ramai. Nak buat baik ni punya susah, orang duk cari jalan macam mana nak buat baik, dia tak fikir nak buat baik, dia fikir nak komplain. Allah, dia kata awak buah kapet merah tak elok. Dia kata awak pasang aircon 5 horsepower ni sejuk sangat, aku tak boleh tahan, aku sementara nak sembahyang Isya duk ulang pi pancung sampai 3 kali. Kebaikan tak buat. Jangan jadi orang macam tu. Jangan jadi orang macam tu. Orang yang duk fikir nak bagi kosot, nak bagi rosak, nak bagi hancur lebok masyarakat. Tak mau. Kita fikir apa yang kita boleh contribute untuk nak bagi jadi lagi elok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni sahabat kita ni, duk ambil gambar ni semua ni. Bukan ada siapa bagi duit kat dia pun. Ni live. Satu dunia tengok.
Student duk ada di Korea, student duk ada di Jerman, student duk ada di Jepun, semua duk hantar dalam email. Terima kasih pasal depa boleh dapat live tengok daripada sana. Bukan ada siapa bagi duit, bukan ada siapa suruh, saja buat cari satu peluang, satu lubang untuk kita nak hidup senang di hari akhirat esok. Itu saja. Pasal apa manusia ni dia otak dia tak ke situ, ke arah nak jadikan hidup dia di akhirat esok selesa. Dia tak ke situ. Dia suka nak cari masalah. Bukan masalah atas dunia, akhirat esok dia lagi masalah dengan Allah Subhanahu wa taala.